Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak ialah Nurul Nasrin Syazwali binti Zuraini daripada Empat Imaduddin Az-Zanki. Jadi hari ini anak akan membentangkan tentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British, iaitu bab 4.4. Jadi penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ini terjadi selepas Perang Dunia Kedua. Jadi selepas Perang Dunia Kedua berlaku ataupun tamat, tentera Australia telah mendarat di Kuching, Sarawak untuk memperkenalkan pentadbiran tentera iaitu British Borneo Civil Affairs Unit ataupun nama singkatnya ialah BBCAU. Kemudian pada tahun 1946, British kemudian telah memperkenalkan BMA di Sarawak. Kemudian pada 1 Julai 1946, Vinnie telah menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Penyerahan ini telah mendapat tentangan yang hebat daripada masyarakat tempatan di Sarawak. Jadi mesti ada sebab kenapa Vinnie dia menyerahkan kerajaan Sarawak itu kepada British, sebab bukan senang untuk mendapatkan kerajaan. Jadi ini adalah antara faktor-faktor penyerahan Sarawak kepada British. Terdapat 3 faktor antara sebab penyerahan Sarawak kepada British, iaitu yang pertama ialah masalah pewarisan tahta, yang kedua ialah desakan kerajaan British, dan ketiga ialah masalah kewangan. Bagi faktor masalah pewarisan tahta, Vinnie dia tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikan tempatnya sebagai raja. Dan pada waktu itu Vinnie dia ada anak saudara, tapi dia enggan untuk melantik anak saudaranya iaitu Anthony Brooke, anak kepada Breton Brooke, untuk menggantikan tempat raja dia. Faktor yang kedua ialah desakan kerajaan British. Pada 19 Julai 1944, pihak pejabat tanah jajahan telah mendesak Vinnie untuk memberikan kuasa yang lebih besar kepada kerajaan British supaya kerajaan British dapat menjadikan Sarawak sebagai tanah jajahan. Kemudian pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan telah mengutuskan surat kepada Vinnie untuk tentang pendirian untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Kemudian faktor yang ketiga ialah masalah kewangan. Jadi lepas Perang Dunia Kedua tu, Vinnie dia menghadapi masalah kewangan yang sangat teruk. Disebabkan itu, ekonomi Sarawak telah terjejas. Jadi dia tiada wang untuk membaiki lombong minyak yang musnah dengan ladang getah, pendidikan, kesihatan, jalan raya dan lapangan terbang yang perlu dibaiki. Sebabkan 3 faktor ni, dia telah memilih untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Kemudian ialah proses penyerahan Sarawak kepada British. Pada 28 Februari 1945, pejabat tanah jajahan telah mengutuskan surat kepada Vinnie untuk beliau menandatangani surat perjanjian dengan George Henry Hall, iaitu setiausaha tanah jajahan. Jadi Vinnie sebabkan dia dah dapat surat tu, jadi Vinnie menghantar setiausaha peribadinya iaitu Gerard T. McBrien untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan. Lepas Gerard T. McBrien dah pergi untuk mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan, dia pun pulang ke England bersama-sama dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh ketua tempatan Sarawak. Kemudian Vinnie pun bersetuju untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Tetapi dia telah membuat persetujuan itu tanpa pengetahuan rakyat Sarawak. Jadi bila British tahu pasal benda tu, jadi kerajaan British telah mengarahkan Vinnie untuk mendapatkan kelulusan Majlis Negeri dan persetujuan rakyat Sarawak terlebih dahulu supaya tiada apa-apa benda yang tak diingini untuk berlaku. Jadi kerajaan British pun untuk lebih memudahkan isu yang untuk mendapatkan kelulusan dan persetujuan rakyat Sarawak ni, kerajaan British telah menghantar 2 orang ahli parlimennya iaitu Gemmas dan Rhys Williams untuk membuat tinjauan di Sarawak. Jadi mereka pun tiba di Kuching pada 2 Mei 1946. Jadi diorang pun membuatlah tinjauan dekat Sarawak tu tentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Hasil tinjauan daripada yang telah diorang buat ialah sebahagian besar pribumi telah menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Tetapi orang Cina menyokong. Terdapat juga penduduk yang tidak memahami langsung masuk penyerahan Sarawak. Mungkin penduduk tu jenis yang diorang hanyalah penduduk, jadi diorang tidak fikir tentang penyerahan Sarawak. Apa yang diorang tahu, diorang cuma nak hidup dekat negeri yang aman. Itu je. Jadi sebabkan banyak sangat isu, ada yang menentang, ada yang menyokong. Jadi laporan Gemmas dan Rhys Williams berkaitan dengan isu penyerahan Sarawak ni dibawa ke Majlis Negeri untuk diundi. Jadi apabila laporan tentang isu-isu ini dibawa ke Majlis Negeri pun mengeluarkan rang undang-undang penyerahan iaitu Session Bill. Jadi diorang pun memulakan undi. Jadi keputusan daripada undian yang dibuat itu menunjukkan bahawa golongan pro penyerahan telah menang dengan 19 undi dan 16 undi menentang. Jadi lepas dah menang undian tu, taraf Sarawak sebagai negeri naungan British pun dimusnahkan. Sebab sebelum ni Sarawak tu hanyalah negeri naungan British. Dia bukan lagi bukan British punya negeri ataupun tanah jajahan British. Tapi sebabkan undian tu dah menang, jadi Sarawak telah disahkan sebagai tanah jajahan British.
Jadi pada 1 Julai 1946, Hari Penyerahan Sarawak diisytiharkan di Kuching, Sarawak. Jadi dengan ini Sarawak pun menjadi menjadi tanah jajahan British. Okey, jadi itu saja pembentangan daripada Ana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.